Nama sebenar saya adalah Muhammad Hanif bin Zainuddin. Jadi lebih mesra dipanggil Syafiq lah. Dalam memanah lebih mesra dipanggil Syafiq. Okey. Saya Muhammad Amir ataupun dikenali Amir lah. Nama penuh Muhammad Amir Nordin, berasal di Macan, seorang pemanah juga. Seperti apa ni? Saya memanah lebih kurang 3 tahun lebih lah. Berkenalan dengan seorang sahabat ni dekat kedai saya berniaga tu. Dekat depan tu ada race memanah. Jadi saya berkenalan, dapat minat dan terjebak sekali lah. Dan tempat tu adalah Kok Lanas lah. Pusat memanah di Kok Lanas dengan Sifu Naim. Saya belajar di situ dan banyaklah menimba ilmu di situ. Mula-mula kenal memanah ni dan TV lah. Ya, silakan TV. Lepas tu berminat dengan sukan memanah ni sudah lama, tapi mengenali sukan memanah ni pada sahabat. Dia berasal dekat Tanah Merah, Tuan Syariman. Dia bekerja dekat Masjid Macan. Kebetulan waktu tu dia busy, tak sempat nak belajar. Sambung kepada Kok Lanas, tempat Tuan Syafiq juga di Pumas, bersama si Punain juga. Tuan Syafiq buat bom seperti apa cakap lah di kediaman. Awal tahun ujung tahun lepas baru buat bom, tahun ni dah terima kediaman. Rezeki Tuan Syafiq. Saya berminat untuk buat bom ni sebab melihat saya punya Sifu Naim mencuba untuk buat bom lah. Jadi di situ saya melihat ada potensi untuk dikomersialkan. Jadi saya upgrade saya punya pembuatan, tapi ada pahit manis jugalah dalam bidang pembuatan bom ni tradisional. Ada yang jadi, ada yang tak jadi, ada yang okey, ada yang tak okey. Lepas tu banyak jugalah yang kita kena korban. Tapi awal permulaan hanya saya menggunakan sebiji canai sahaja untuk buat bom. Jadi kejap lagi saya akan tunjuk first model busur yang saya buat. Okey, busur tu sampai sekarang saya tak jual. Walaupun dah ramai orang yang minta, saya tak jual, simpan juga. Okey, kejap lagi saya akan tunjuk. Oh, itu dah. Oh, Tradisional. buat daripada kayu apa ni? Ni ada kayu nangka, ada macam-macam kayu. Yang ringan tapi yang kuat. Jadi semua ni satu paku ni buat sendiri lah. Ya, yang ni ada sahabat kita daripada Temangan yang buat design macam ni. Okay, saya Temangan? Oh, kampung lah Temangan, kan? Kampung. Dia buat satu-satu ni. Aha. Wow, tengok seni halus ah. Memang kalau dapat nampak cara buat ni memang Bending lah. Yang bending kita kena belah dulu dia supaya kita gam, kita dapat bengkokkan seperti itu. Okey, kita bengkokkan tapi menggunakan alat lah, menggunakan G-plan. Kita ada acuan dia. Okey, acuan kita gam, lepas tu kita ikut acuan dia, kita kapit lah. Lepas tu sampai sehari kita buka jadi bentuk dia macam ni. Okay. Ini apa nama dia tadi? EFG Fiberglass. EFG Fiberglass. Nama dia pun dah mahal lah. Nama pun dah mahal dah. Okay, ni jadilah macam ni. Setelah kita kapit jadi macam ni. Oh, tinggal berapa lama tadi? Dalam lebih kurang 1 hari juga lah. Kalau nak dapat dia punya betul-betul keras. Sebab saya jenis yang tak berapa yakin, takut macam terkopek apa semua kan. Risiko lah kalau kita dah siap apa semua cantik kan, dah terkopek sayang lah, kena buat balik. Oh, ini asas dia untuk membuat nak membuat Bow yang bending lah.
Jadi kalau kita tengok hasil tangan ni saya rasa boleh anggarkan bunyi kalau hasil tangan UOS janganlah minta kurang atau murah sangat ke kan. Tapi mungkin ada harga yang special daripada pembuat bow ini sendiri kan. Tapi kalau anda nak murah lagi, anda boleh je buat guna batang paip sendiri kan. Guna batang paip patah, itu je lah. Tapi dengan saya boleh katakan dengan apa di depan mata saya ini, boleh ada seorang yang profesional lah untuk membuat bow. Kalau kita boleh tengok handle, ni handle ni kita kalau Turkish punya style, okey, kita letak sini, okey, kita letak sini. Tapi nak buat ni agak susah lah kalau tak ada mesin yang cukup. Kita pun upah aja mesin, dia akan buat macam ni. Lepas tu kita ni mesin biar betul-betul sama macam ni kan, barulah dapat hasilnya. Lepas tu nak kena lapik lagi belah ni, takut dia terpatah kan, sebab kayu ni dia macam lembut sikit lah. Dia kena pandai-pandai lah, tak bagi dia patah macam mana. Lepas tu poundis pula, panjang pendek. Kalau busur 4mm macam ni, boleh pergi dalam, kalau pendek macam ni 4mm boleh pergi poundis dalam 30 lah, 30 LBS. Dia ada dua teknik, yang bending, yang tak bending. Okey, yang tak bending kita tak payah belah lah, kita tak payah belah, kita letak aje. Letak center betul-betul. Lepas tu kita potong sini, potong bagi sama, supaya dia tak twist lah, supaya dia tak twist. Okey, handle, okey macam ni. Tu lepas tu kita sleeving sleeving gum. Lepas tu letak earpiece ni. Okey, sana pun sama juga. Tapi kalau tak kena ukuran dia, lain pula dia jadi. Poundis boleh kurang, poundis boleh bertambah. Lepas tu dia punya tarik berat, lepas tu terjahan tak ada. Tu lah. Yang saya janjikan tadi, busur yang first saya buat. Okay, ni jenama traditional Zamrud bow. Ini yang pertama ni yang pertama, tak jual. Semua dulu saya tak balut lah. Semua ni EFG semua. Semua pakai EFG. Direct sampai sini. Bow ni dibuat 2 tahun lepas. 2 tahun lepas. Okay. Sebab dulu saya tak ada alat kan untuk nak buat siah macam ni, handle macam ni. Okay. Jadi saya menggunakan canai saja. Okay, saya bending, belah bending. Lepas tu saya lapik dengan EFG juga. Lepas tu canai je. Canai. Jadi dia punya kos tu tinggi sikit lah, sebab nak menyiapkan dia kena guna 2 batang. 2 batang kos dia. Dia ni asal besar. Jadi kita bagi nipis lah. Nipis kecil bentuk dia. Jadi ni saya sayang sangat lah. Ni traditional Zamrud tapi belum dicat. Okay. Ini poundis dia dalam 30 panjang punya. Kalau orang suka yang panjang, minat lah. Sebab panjang ni kelebihan dia stabil. Lepas tu dia punya apa panggil, stabil dan tidak ada stacking. Tu lah. Okay, dia lunak. Sedap. Premium punya ni saya buat macam tak buat macam tu. Saya letak dulu, lepas tu saya canai handmade, full handmade. Jadi full buat tatangan semua sih. Yang ni buat tatangan juga. Kalau kita tengok memang center lah. Yang ni memang kena buat halus punya. Memang halus kena buat. Kalau salah kita canai,
memang dia akan ni lah, akan makan. Tapi yang ni center. Okey, kalau kita tengok memang center. Okey. Jadi yang kayu ni yang tadi yang klem buka Aha. tu untuk bagi dia boleh lengkung. Lepas Aha. tu kita Tepek lah kayu. kayu. Buah kayu. Buah kayu kita bagi dia clean sini, lepas tu kita tepek situ. Tapi kena klem juga lah dulu. Kena claim lah. Gam Gam dulu. Gam, lepas tu claim. Klem. Lepas tu Yang ni apa dia ni? yang ni kita punya material plastik. Aha. Okey, kita tepek ni supaya dia tak ni kayu tu tak merekah. Biasa kayu kan boleh pecah. Boleh pecah, ada yang pecah. Okey. Jadi yang ni kita kapit kiri kanan, memang dia tak pecah lah. Okey, memang dia tak pecah. Memang rusa ni tahan lasak lah. Saya boleh cakap memang tahan lasak sebab di bawah dia ni memang lapik lagi, memang dia tak akan patah ikut ni. Memang dia tak akan patah lah. Senang cerita dia tak akan patah. Macam saya terangkan tadi. Okey, belah kan. Belah macam ni. Okey. Belah. Okay, dia macam tu. Okey. Lepas tu kita kapit. Okey. Biar dia tunggu satu hari. Inilah Aha. kalau kita Bagi dah lekung. lengkung. Aha. Lepas tu kita tepek Ah. tu Clean kan tu je. Oh, macam tu ya. Senang sangat. Oh. Memang senang. Kita punya acuan tu boleh buat dengan besi. Saya bagi mudah lah. Besi absorber lori tu. Dia punya kap lapik tu kan. Tu pun boleh buat juga, pergi kat kedai mana-mana, kedai wedding ke apa. So dia buat ikut kita punya lengkungan tu. Nak banyak mana lengkungan, lepas tu balik rumah lapik, lepas tu claim. Klem. Gam, lepas tu claim. Saja. Tu je. Okey, tadi kita dah tengok macam mana cara nak buat bu ini. Jadi sekarang saya dah pegang bu ini dan saya tak tahu belah mana atas besar, atas bawah. Yang kecil tu atas. Yang kecil. Yang window Yang kecil besar. Yang window Yang kecil. kecil. Oh, dia ada window, dia ada lekuk-lekuk window macam ni. Saya bukan orang tradisional tau. Saya pelik sikit. Tapi apa yang saya tengok, apa yang saya boleh lihat pada bu ni memang macam kedai lah. Okey. Buatan tangan cantik, hasilnya halus. Okey. Dan mudah saja, tepek-tepek je kalau ikut. Ni macam kita tengok tadi, macam mana kita nak lengkungkan pakai kayu tu. Kita buat curve, lepas tu kita clampkan dia, betul? Okay, lepas tu ambil siah. Siah ni. Siah ni tengok betul-betul. Okey. Boleh buat sendiri. Kalau mereka buat comel lah. Kalau kita buat, anda sendiri boleh jawablah macam mana kan. Jadi nak cara mudah, beli sahaja kepada Encik Syafiq. Jadi kita tengok dia gam-gam je. Apa kata Encik Syafiq, gam-gam. Bila dah kita dah alur gam dan kita canai, betul tak? Canai bagi nampak dia punya shape dia, nampak? Shape dia tu nampak. Okey. Lepas tu kita akan balut kemasan dengan tali dan digam. Dan tali ni semua orang tahu. Kalau nak cakap pasal tali ni kan, cari boleh beli kat kedai tak? Kalau ikut ke kena tempah khas juga tali. Tali nak kalau ya dah mahir buat tu boleh je Boleh mana-mana je buat. kedai. Tak ada masalah. Tali tak ada masalah. Tapi kalau nak order tali pun boleh kot dekat Encik Syafiq. Pun boleh juga. Okey. Mungkin mereka nak tahu nombor telefon Encik Syafiq lah. Berapa? Untuk menghubungi saya boleh WhatsApp saya ke 019 972 3418. 019 972 3418. Okay, Cik Syafiq ni boleh patah tak bu ni? Oh, insya-Allah tak patah. Tak patah. Okey, tak patah. jadi Cuma kalau okey. kita pakai 2-3 tahun, mungkin poundage dia akan berkurang, itu saja. Ya. Warranty berapa? Okey, Boleh bagi? warranty 2 tahun. Kita bagi.
Kita bagi 2 tahun warranty. Nak ambil kau 2 tahun warranty untuk bow ni. Tapi kalau tali putus tu lain tali cerita putus lah. tak ada lah. Tadi lain lah. Lain. Ini untuk bow sahaja. Bow sahaja. Memang saya pegang memang sedap lah. Memang sedap. Ini kayu je. Lepas tu macam hujung-hujung ni, ini yang saya belajar dekat sini, kita boleh letak plastik lah. Plastik untuk kukuhkan kayu ni daripada pecah. Biasa senang pecah kan? Tanduk. Atas ni, tanduk dia ni. Tip bro. Okey. Rasa itu saja untuk review bow ni. Macam mana Cik Syafiq ukur dia punya poundage? Okey, poundage ni bergantung kepada panjang lah. Jadi saya dah buat panjang punya ni, saya dah test. Memang kalau saya buat panjang ni, dia boleh pergi sampai 30 tu je. 30. Kalau saya nak poundage rendahan, saya akan pendekkan sikit handle dia. Okey, jadi poundage pun akan berkurang lagi. Yang ni lah. Poundage dia. Kalau kita nak lagi berat, bergantung kepada kita bend pula. Banyak mana kita bend tu, kekuatan dia dekat lim ni. Macam tu lah. Betul. Dia ada perkiraan tu. Okey, guys, mantap tak mantap? Memang mantap guys. Okey. Jadi kita nak tengok bow ni beraksi sikit lah. Maksudnya kita tarik, kita serahkan kepada Coach Amel pula kan. Dia duk relax Okay, kita bagi pula. Kita tengok skill daripada Coach Amel ni macam mana. Okey. Ni nak hantar ke Yaman. Betul tak Syafiq? Betul. Nak hantar ke Yaman dah. Yaman, Masya Allah, semoga murah rezeki Cik Syafiq Oh Cik Syafiq, mungkin kita lupalah satu soalan nak tanya. Berapa harga besar ni? Yang ni yang premium 400.5. Premium 400.5. Okey. Okey, yang biasa macam ni saya jual 3.5 je. Bateri habis. Oh, ini contoh-contoh kalau kita nak bungkam lah ni. Ya. Kalau tengok pembuatan dia. Ni kita nak tengok. Ni tadi ni. Dia tak mau tunjuk sikit tau. Dia malu mula-mula. Okey. Nampak tak? Dia claim dekat situ. Simple je dah. Okey. Kok orang nak tengok macam mana kita claim kan. Orang nak tengok macam tu kan. Macam mana buat dia kan. Barang-barang ni yang lain ni you all kena buat sendiri lah. Siah dia ni. Nak order satu ni boleh tak bang? Nak order menatang ni je. Boleh. Nak order siah saja pun boleh. Boleh Apa kau ni? tim. Boleh kau tim punya. Okey. Dan yang tengah tu handle. Sama jugalah kalau kita nak buat tengah ke handle pun kita akan bungkam dekat situ lah. Claim juga. Claim juga. Okey, yang macam ni harga dia 300.5. 300.5. Panjang dia Panjang dia bergantung kepada ni lah. Kalau yang tepah boleh minta lah berapa dia punya ni, dia punya panjang dia. ada yang dah siap dah. Yang dah siap, yang macam ni kita dah jual semua. Kita dah jual. Bangga juga tu. Kita nak tanya juga kalau kata dah jual ni, anggaran dah berapa bow Cik Syafiq jual dan ada tak yang komplain? Sekarang yang dah jual tu agak banyak juga lah, saya tak ingat lah. Yang jenis ni dalam 5-6. Dia ni macam full EFG ni, dia macam limited edition lah kita kata. Memang kita tak buat banyak pun. Sebab susah ke? Sebab dia punya kos lah. Dia kos tinggi satu. Lepas tu jadi yang ni memang lagi tahan lasak. Kalau dia pecah satu hari nanti, contoh 3 tahun 4 tahun pecah, dia keluar, kita gam je. Nak lagi kukuh sleeping tu je. Memang dia tak akan rosak. Cuma poundage dia akan berturun tu je. Jadi yang ni pun sama, kita buat traktor tradisional ni biar tahan lasak lah, supaya orang beli pun puas hati. Okey. Jadi kalau yang komplain tu buat masa sekarang, yang dulu-dulu memang adalah orang komplain awal first permulaan kita tu. Tapi bukan silap daripada kita, silap daripada pembeli. Sebab apa kita kata macam tu? Sebab kita dah string elok, kita dah cuba apa semua kan. Betul je. Tapi dah cara kita
Pasang tu boleh menyebabkan twist. Sebab busur panjang dia akan, kalau kita pasang tak center dulu, kalau mana-mana boya pun dia akan show macam tu lah. Kita akan center dulu, barulah kita boleh show. Okay. Jadi sekarang ni yang busur ni insya-Allah lah tak twist lah. Macam mana nak buka dia? Nak buka dia, Macam saya ni first time kan. pertama dia ada 2-3 teknik juga lah. Yang biasa yang yang diambil. yang biasa kita guna. Okey, kita letak sini. Okey, kita masukkan sebelah kaki. Okey. Okey, letak sini. Kan? Okey, yang sini kita tolak je. Okey. Tolak. Sama juga macam recurve, tapi kita nak tengok ni. Yang tradisional dia buka tali terus habis. Okey. Okey, center. Kalau kita nak pasang sama juga, letak macam tu. Okey. Pasang dia. Okey, macam tu je. Macam mana yang boleh sampai twist patah tu? Twist dia tak patah, tapi Dia dia belok. twist lah, belok Dia kan. belok. Macam mana dia boleh twist? Dia orang akan pasang macam tu. Macam Dia macam kuat. tekan. Maksudnya anatomi dia macam tu, kita kena ikut anatomi Aha, dia lah. aha. Jangan kita twistkan twist dia. dia. Ingat tu kawan-kawan, kau jangan duk twist sangat. Okey, lepas pasang, ada mungkin ada yang ni kita bagi center dulu. Okey, kita tengok dulu. Okey. Ini betul, ini betul. Okey. Dah selesai. Boleh shoot. Tempoh buat bow ni berapa lama? Boleh siapkan satu bow ni? Okey, satu bow ni saya cakap satu-satu kan. Okey, saya bending ni satu hari. Bukan belah. Okey, belah dalam 20 minit okey boleh siap dah. Belah. Okey, lepas belah kita bending pula. Bending satu hari. Okey, satu hari. Bending nak lengkung satu hari. Lepas tu kita buat ni dia punya bentuk ni. Lepas tu kita punya bentuk sini. Okey. Satu hari. Dia 2 hari kan? Ya. Okey, dah siap. Lepas tu kita mesin sini. Mesin sini sekali. Lepas tu kita tepek ni. Lepas tu kita buat yang ni. Tepek yang ni. Clipping yang ni. Okey. Satu hari. Okey. Lepas tu finishing. Finishing. Okey. Finishing sekali dengan cat. Tapi ada sebabkan masa hujan sekarang dia tak boleh cat. Cat juga. Okey. Baru dah buat comel. Cat tu cat yang cantik lah. Okey, jadi semua tempoh lebih kurang 5 hari lah 5 hari dah siapkan. Tapi 5 hari tu kita dapat buat 2 lah. 2 maknanya 2 hari setengah. Saya ni kita buat double. Kita bending pun 2. Kita buat siap pun 2 kat bawah. Okay guys, tadi kita sambung sikit berkenaan dengan bow ni. Memang saya semalam ke GMX tau. Saya main bebo. Saya pakai roller snap dan saya pakai bow ni. Kalau roller snap tu tak silap saya harga tu dalam 280 dan ini 450 dan saya boleh bagi tahu kat awak kepada guys semua memang berbaloi. Sebab apa? Banyak sangat perbezaan roller snap dengan busa ni. Sebab dengan lembut dia, dengan dia punya orang feel dia lain, ketahanan dia, tujahan arrow tu pergi pun lain. Yang ni lagi mantap dan saya rasa waktu tarik tu pun dia lebih kurang macam roller snap dan agak lembut tetapi kuat. Dan saiz dia pun macam roller snap bagi saya rasa lagi panjang daripada yang ni. Yang ni dia pendek sikit. Kalau saya boleh kata ni memang saiz untuk saya lah. Memang saya akan ambil ini satu lah. Saya kata saya nak ambil satu. Jadi ada ke stok kalau saya nak satu ni? Cik Syafiq. Okey, insyaAllah kita akan cuba siapkan lah. Kalau biasa kita ambil tempahan, macam saya cakap lah, mungkin 2-3 hari dapat siap. Kalau tak ada tindan tempahan lah, mungkin 2-3 hari dapat disiapkan.
Okey, dengar tu 2-3 hari, tapi tak apa, saya bagi masa. Memang saya nak satu ini, dan kepada anda yang nak tengok hasil tangan Encik Syafiq ni boleh datang ke Fuku Archery. Macam bulan 2 ke? Bulan 2 ni bulan apa? Bulan 1 kan? Bulan 2 ke atas, insya-Allah Bo ni akan berada di Fuku Archery, jadi saya punya lah kan. Korang boleh pegang-pegang tengok macam mana itu je. Boleh? Sambil-sambil kita tunggu Encik Amir, dia pakai ni je, nampak? Mesin ni. Tender barang sikit je tengok, tapi padu siut. Tengok dulu macam mana. Mantap tak mantap? Puh! Laju siut. Nampak? Macam mana feel dia? Ketat ke tak ketat ke, lembut ke macam mana? Dia punya lembut, tak ada static. Mana kalau kita tarik sebab busuk ni panjang, makin lama makin syok. Makin lama makin syok ah. Dia tak ada Layan. setengah busuk, tarik sampai sini kita macam kita tahu dia pergi dah melawan. Tak stres. Lepas tu tarik. Balik. Ini 30 pound ah. Saya suka test macam ni. Bu, okey, jadi bagi saya rasa selesa dengan bu ni. Dia lembut tak keras. 30 pound betul? Ya. Dia lembut tak keras. Dan kalau ship macam mana? Yes. Gratis guys. Yes, gratis. Memang terbaik ni. Okay. Jadi kepada anda yang inginkan bu ini, macam biasa boleh contact Encik Syafiq. Boleh lihat di description di bawah. Wow. Okay, dan jangan lupa like dan share. Okay, jadi mungkin ada sepatah dua kata daripada pemanah-pemanah yang ada di sini. Boleh Encik Syafiq? Kok ada nak? Okey, saya nak seru kepada semua sahabat-sahabat pemanah, sokonglah pemanah tradisional. Sesungguhnya memanah itu ada kekuatan. Okey, kepada sahabat-sahabat yang datang ke Kelantan, bolehlah singgah di Macang Archery Club. Okey, dan jangan lupa like, subscribe dan tekan butang lonceng Furqan Archery Channel. Saya ucapkan terima kasihlah pada Abang Fuku Archery kerana sudi hadir ke Malaysia Macang Archery dan buat review Tuan Syafiq punya bola. Dan kita adu-adukan pada semua ketamu-ketamu, kalau datang ke Kelantan jangan lupa singgahlah ke tempat kami, pembangunan suka memanah di Macang Archery Club. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Furqan Archery kerana sudi hadir ke Macang Archery, list pusat memanah Macang Archery, dan sudi membuat review tentang bosu-bosu hasil kerja Tuan Syafiq. Dan saya ucapkan terima kasih sangat-sangat. Kami sangat hargai kedatangan Furqan Archery ke list memanah Macang Archery. InsyaAllah.